بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat berada di dalam rumah Allah ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi perbincangan kita mengenai pesanan-pesanan dan nasihat-nasihat yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan kepada hadis-hadis yang ditulis dalam kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Mudah-mudahannya akan menjadi pedoman buat kita untuk kita terus hidup dengan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan segala amal kerja buat yang kita buat dalam kehidupan berumah tangga ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang sebenarnya hari ini bukan jadual saya, tapi saya ganti dan permintaan daripada pihak pengurusan masjid Khairul untuk saya ganti jadual yang saya tak dapat hadir pada minggu yang pertama lalu. Jadi oleh kerana ganti itu, kita ambil kitab Muhimmah baliklah. Kita sambung kitab Muhimmah seperti kebiasaan minggu yang pertama. Itu pun kalau ada yang ikutlah. Kebiasaan yang mengikut tu, dia ada kitab. Kadang-kadang dia beli kitab, tapi masa dia main dia tak bawa kitab. Itu pun biasalah. Selalunya memang macam tu. Kadang-kadang dia tak, ada yang mungkin ada yang tak pernah ikut pengajian ataupun muzakarah kitab Muhimmah ni. Tak apalah, mana-mana pun. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala bagi ruang kepada kita untuk kita bersama menyambung kembali muzakarah perbincangan dalam kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Yang saya tanda kitab Jawi ini muka surat 15. Dengan kata musannaf rahimahullah, dan demikian lagi wajib atas suami mengajar hukum sembahyang. Situ kan. Kata musannaf rahimahullah, dan demikian lagi kewajipan yang tertanggung di atas bahu zimmah dan tanggungjawab seorang suami sekiranya dia tidak dapat tunaikan tanggungjawab tersebut
berlakulah atasnya kebinasaan perkahwinan itu. Berkahwin ni memanglah sonok, tapi nak tanggung tu tak berapa nak sonok. Di mana yang nampak tak apa nak sonok tu? Tunggu mati ya. Tak tunai tanggungjawab yang Allah Ta'ala berhati atas diri dia. Atas muka dunia ni memanglah sonok. Hidup atas muka dunia ni. Hidup tak pernah bergaduh. Tak pernah bertengkar. Tak pernah ni memanglah tak pernah. Laki tak semayang, isteri tak semayang. Memanglah nak tengkar ke mana? Nak bergaduh ke mana? Suami tak semayang, isteri tak semayang. Yang duk jadi bergaduh bertengkar ni suami semayang, isteri tak mau semayang. Yang duk jadi bertengkar ni suami isteri jenis semayang bagus mangkit ke 4 pagi tahajud. Suami subuh pun tak mangkit. Dia jadi bergaduh lah. Setengah tu suami ni nak isteri tutup aurat. Isteri tak mau tutup aurat. Suami ni baru pergi mengaji bab aurat ni. Takut kena neraka tu. Pesan ke isteri ni, mu tutuplah lenganmu tu. Pakailah sarung ni, lengan ni aurat tak boleh ni. Kena pakai sarung, nanti dia terselak. Oh tak boleh lah, hangat, gatai lah, miang lah, tak boleh. Jadi bergaduh lah di situ. Si isteri ni semenjak daripada dia tu membesar dengan keluarga dia, dia tak pernah pakai sarung kaki, tak pernah tutup aurat kaki dia. Bila mai kahwin dengan suami pun suami tak pernah ajak. Sampai dah suami tu umur 56 dah nak mati dah. Baru teringat, baru sedar, baru mengaji. Balik pesan ke isteri, isteri tu duduk rock lagi. Balik pesan ke isteri, aku mengaji dah semalam, aku dengar dah YouTube ni isteri ni. Isteri ni tanggungjawab suami. Jadi kita ni nak kena berubah lah. Kita pun kuil kat nak mati. Umur kita pun lah. Saya pun dah 56 dah. Awak pun dah 50 dah. Kita pun kuih dekat nak mati. Umur kita bukan lama. Nabi habaq dalam hadis. Umur kita, umur aku ni 60, 70 ya. Jadi kita ni tak lama dah. Ada lebih kurang dalam 10, 15 tahun lagi kita nak buat persediaan. Isteri kata tak mau, dia nak rock lagi. Berkelahi. Bergaduh. Dia bergaduh lah. Jadi pasal apa punca bergaduh? Pasal tak sehaluan. Kenapa? Nafsu tu tak bersama. Macam tu juga kalau kehidupan kita duduk di dalam rumah tangga ni dengan anak-anak pinak ramai ni. Dia tak bergaduh dengan anak-anak kalau mak pak tu tak tegur anak. Kadang-kadang anak tu semayang pun tidak. Tak bergaduh kalau mak pak tak tegur. Yang jadi bergaduh berkelahi rumah tangga ni dengan anak-anak ni pasal mak ayah tu nak tegur anak. Bila nak tegur anak, bercanggah dengan nafsu dia. Menentang keinginan nafsu dia. Lawan dengan nafsu, iblis pun jadi kafir. No? Iblis pun jadi kafir. Dalam hadis ada sebut, iblis tanya Allah, pasal apa hang cabut akal aku bagi aku jadi kafir? Dalam hadis Nabi tanya, iblis dia tanya Tuhan. Dia tahu memang Tuhan dia tetapkan aku tu. Pasal apa? Pasal apa? Dia tanya pasal apa kau tak kembalikan akal aku untuk aku bertaubat. Seperti mana engkau kembalikan akal orang-orang yang fasik setelah mana dia berdosa kepada Allah untuk dia bertaubat. Iblis tanya ke Tuhan. Tuhan jawab balik. Tuhan kata, hang tahukah keputusan aku? Hang tahukah keputusan aku? Dan hang tahukah apa yang aku plankan di dalam kerajaan aku? Iblis kata aku tak tahu. Kalau hang tak tahu, hang duduk diam saja. Ini hak Allah Ta'ala. Jadi maksud kata penentangan terhadap keinginan nafsu, padahnya paling dahsyat sekali ialah kufur. Wal'iyazubillah. Jadi kita berhati-hatilah. Kita kena suluh dan kita kena didik dengan ilmu. Rumah tangga ni maklumlah kena didik dengan ilmu. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terus kata musannaf rahimahullah, dan demikian lagi wajib atas suami mengajar hukum sembahyang. Suami itu kena ajar isteri dan anak-anak, terutama sekali isteri lah. Kena ajar cara-cara sembahyang yang betul. Kena ajar cara-cara sembahyang yang betul. Maksud ajar cara-cara sembahyang yang betul ni, semua urusan yang berkaitan dengan sembahyang. Semua. Ambil daripada tak sembahyang lagi.
Lagu mana? Nu, bab taharah, bab wudu, bab istinja, bab mandi janabah. Habis tu. Semua tu. Sebab dia bersangkut dengan sembahyang. Istinja. Satu. Bila dah istinja, taharah. Kalau dia berjunub, bagaimana cara mengangkat hadas junub dia? Kalau dia berhadas akbar, maka bagaimana cara dia nak membersihkan daripada hadas akbar? Begitu juga kalau sekiranya dia sudah habis daripada haid ataupun masih lagi dalam keadaan haid, maka wajib atas suami dia. Sebab semuanya itu bersangkutan. Masih ada kaitan. Mesti ada kaitan dengan hal-hal sembahyang. Daripada istinja lagi, kemudian hadas mutawassit ataupun hadas akbar, bagaimana mengangkat cara dan bagaimana menghilangkan hukum hadas mutawassit dan hadas akbar. Terusnya bagaimana mengenali air yang bersih. Kemudian terus bagaimana cara untuk bertayamum sekiranya berlaku mani', menegah daripada mengistiamalkan air. Kemudian barulah masuk mengetahui, mempelajari akan syarat rukun yang mengesahkan akan sembahyang. Kemudian barulah praktikal sembahyang. Praktikal sembahyang tu maknanya rukun qauli, rukun fi'li. Tanggungjawab tu atas siapa? Atas suami. Lepas tu suami ni gimana? Suami lah. Suami zaman lah ni. Belah mana? Suami zaman lah. Anak-anak muda kita umur 26, 27 baru menikah. Umur 30 ada anak seorang, dua orang. Reti tak bab tu? Muhur. Kalau tak mengaji tak reti. Mengaji tak mau. Sebab tu kita kena buat perubahan. Kita kena buat perubahan tu. Bagaimana buat perubahan tersebut? Lawan hawa nafsu kita. Bagi pesanan dekat anak cucu kita. Dan tunjuk cara macam mana mereka boleh hampir dengan majlis ilmu. Ajak mereka, tarik mereka kepada majlis ilmu. Dekati ulama. Dekati majlis-majlis fardu ain. InsyaAllah akan terselamat daripada afat kebinasaan tanggungjawab sebagai seorang suami. Tapi zaman lah ni majlis buat sedia-sedia. Mengaji tak juga. Kalau sini ni, masjid negeri ni, dia hari-hari mengaji. Orang-orang tular lah. Sebab apa? Hari kerja. Kalau hari cuti, orang tak mau mengaji. Pasal orang nak pergi berjalan, makan kenduri. Tu kalau hari cuti. Jadi, tak tahulah masing-masing lah cara macam mana. Nak 1000 daya, kalau tak mau ni macam-macam dah dalih dia. Tapi insyaAllah lah. Jadi itulah ilmu penyelesai masalah. Baik, jadi wajib atas suami mengajar ia akan isteri. Wajib atas suami mengajarkan hukum sembahyang. Nak kena perhati cek isteri dia kenal ke tak hukum istinja, kenal dak ayat ayat orang panggil air yang suci lagi menyucikan, air yang suci pada dirinya lagi menyucikan. Orang panggil apa? Tahirun mutahhir, tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Orang panggil apa? Ayat mutlak. Nak kena kenal makna ayat mutlak, nak kena kenal ayat mustakmal, nak kena kenal ayat mutanajjis. 3 ayat tu nak kena kenal. Lagu mana dia jadi mutlak, macam mana dia jadi mustakmal, macam mana yang dikatakan ayat tu mutanajjis. Tu pekah. Taklah, tak hurai tani lah. Cuma kita bagi lagu tu je lah. Tak hurai tani lah. Mutlak tu lagu mana, mustakmal tu lagu mana, mutanajjis tu lagu mana. Jangan pakai burung semua sama. Tak boleh gitu. Kena mengaji. Itu pekah lah. Pekah. Kemudian dia kena mengaji macam mana cara nak menghilangkan hukum hadas, nak mengangkatkan hadas, nak istinja.
Lepas tu nak kenal pula, nak kena tahu cara tayamum. Tayamum ni pula banyak orang tak pandai lagi tayamum. Ada satu keadaan yang tayamumnya sekali, ada satu keadaan yang tayamumnya 2 kali, ada satu keadaan yang tayamumnya 3 kali, ada satu keadaan yang tayamumnya 4 kali dalam satu ibadat, dalam satu wuduk. Dia nak kena wuduk, kena wuduk. Wuduk tak sempurna, sekali tayamum. Wuduk tak sempurna, 2 kali tayamum. Wuduk tak sempurna, 3 kali tayamum. Wuduk tak sempurna, 4 kali tayamum. Dalam satu wuduk, 4 tayamum. Dalam wuduk ada tayamum kah? Ya. Macam mana dalam wuduk ada tayamum? Mengaji fiqh. Bukan pakai main tayamum ya. Tayamum muka dengan tapak tangan sudah. Tak, tayamum ganti. Kena wuduk. Wuduk dulu. Tayamum tu ganti. Masalah muka dengan tapak tangan saja tu, waktu tak ada air. Waktu tak ada air. Air tak ada langsung ni. Main dekat-dekat nak kemat ni. 3 tahun tak turun hujan. Dajjal pun nak turun. Kering kontang. Masa tu air pun tak ada. Nak buat gina, tak semayang, kena semayang. Pakai tayamum. Dia kata takkan nak kena semayang lagi. Lapang tak sangka, makan apa pun tak ada. Tak kira. Lagi hidup, kena semayang. Jadi tayamum tu. Banyak orang yang tak pandai lagi dalam bab tayamum. Dan ada ketika yang tayamum, dia dah wuduk, dia dah tayamum. Tapi wajib lagi qada. Ada ketika tayamum yang tak wajib qada. Tu semua fiqh kena tolong selesai ikut fiqh. Wajib atas siapa tu? Suami. Isteri pun tak bolehlah buat lebih kurang. Tak apa, aku tak gaduh mengaji pasal wajib atas suami. Lagi suami aku tak ajak, aku berdosa. Aku tak berdosa, suami yang berdosa. Bukan lagu tu. Tang dia kena semayang. Dia kena semayang. Waktu bila dia nak semayang, zimmah semayang tu atas dia. Zimmah ilmu pengetahuan tu atas dia. Sebab tu apabila suami tidak mampu untuk mengajarkan, wajib atas isteri keluar menuntut ilmu yang fardhu ain sekalipun tidak mendapat keizinan daripada suami. Sebab waktu dia nak sembahyang, waktu dia nak mandi jenabah dan waktu kedatangan haid, masa tu dia mesti kena pandai hukum-hukum tersebut. Kalau suami dia tak boleh ajar, maka dia wajib kena keluar pergi belajar. Itu barulah fardhu ain. Waktu tu tak apalah dia keluar pun tanpa mendapat keizinan suami. Suami tak bagi pun dia keluar juga. Kalau tidak, dia dengan suami dia habis semua masuk neraka. Kita sebut lagu tu lah. Bukan kata abang kata semua neraka. Dah, nak abang kata kalau tak betul tempat dia lagu tu lah. Wajib mengajarkan hukum sembahyang. Lepas tu kena ajar bab sembahyang lah. Syarat rukun. Orang hari ni dia banyak sembahyang tapi dia tak pandai syarat rukun sembahyang. Termasuklah di dalam orang yang meremehkan sembahyang. Iaitulah orang yang tak pandai syarat rukun sembahyang. Orang yang tak pandai syarat rukun sembahyang berarti dia sembahyang dalam keadaan sembahyangnya tidak mempunyai ilmu. Barangkali sah, barangkali juga tidak sah. Kalau sah, selamatlah. Kalau tak sah, tak selamatlah dengan mana tak sembahyang. Ramai orang yang mempelajari, orang yang sembahyang tetapi dia tidak mempelajari hukum-hukum sembahyang. Berkaitan sembahyang. Orang panggil syarat-syarat sah sembahyang, rukun-rukun sah sembahyang. Kalau tak sah sembahyang, macam tak sembahyang. Bermaksud orang itu dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka lah bagi orang yang tidak menunaikan sembahyang. Yang mana mereka melambat-lambatkan sembahyang dan mereka tidak menunaikan sembahyang sehingga habis waktu sembahyang. Itu maksud ayat tu.
Bukan neraka well bagi orang yang tak khusyuk dalam sembahyang. Itu tak betul. Nah, fawailul lil musallin, maka neraka well lah bagi orang yang sembahyang. Macam mana orang yang sembahyang? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitulah orang yang lalai daripada dalam sembahyang dia. Itu maksud dia apa? Maksud dia bukan dia sembahyang, tetapi dia tak sembahyang. Maksud dia. Jaga nah ayat tu. Ayat tu kena jaga lah. Bukan makna orang yang tak khusyuk ataupun lalai di dalam sembahyang, tetapi orang yang pertama, orang yang dia tak sembahyang, dan yang kedua, orang yang sembahyangnya tidak sah. Dengan sebab dia meremehkan persoalan sembahyang ataupun dia tidak mempelajari kaifiat sembahyang dengan betul. Sebab tu kita kena belajar. Suami pun kena belajar. Nak bagi salam pun kena bagi betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Nak bagi salam pun tak betul. Bagilah bagi betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi betul. Makhraj huruf tu mesti ditunaikan. Sebab itu seorang yang qari, orang yang pandai bacaan-bacaan di dalam sembahyang, dia tidak sah mengikut orang yang bukan qari. Tak sah. Sebab tu jangan buat pandai-pandai nak pergi jadi tok imam. Jangan buat pandai-pandai ni berebut nak jadi tok imam. Kalau tok imam contoh ni lah, tok imam yang dilantik tu tak ada. Masa tu masing-masing nak test power. Tok imam jadual tu tak main. Kemudian tok imam nombor 2 pun tak main. Tok imam nombor 3 pergi umrah tak balik lagi. Masing-masing hak duk jadi makmum sebelum-sebelum ni duk nak test power. Nak test power tu nak tengok. Ni dak hak yang test power tu. Terbit mai. Siratal ladzina an'am. Nak an'am lingkup semayang. Ghairil maqbud. Orang ghairil maqbud, dia ghairil maqbud. Dot jadi ba. Qaf jadi bertukar habis huruf, bertukar habis harakat. Takbiratul ihram pun tak betul dah. Allahu akbar, tak betul dah. Tuk perhati tengok orang azan, orang iqamat. Walaupun suara sedap macam mana pun kena bagi betul ikut syarak. Dia qamat ni dia tak boleh lanjut-lanjut, dia kena laju. Kalau azan tak apa. Azan lanjut pi terang mana pun. Tak ada orang nak marah lah. Jangan habis nafas sambung nafas tu dah, tu tak boleh. Habis meter dah tak pergi sambung pula. Tambah lagi. Tak boleh gitu. Kalau azan panjang lagu mana pun tak apa. Azan biar sedap. Tapi kalau qamat jangan lanjut, mesti cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an sambung. Dua. Qamat ni kena ada ikut kitab lah. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Macam azan pula dah. Itu bukan qamat yang tu nak azan. Qamat ni lagu lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan Allahu akbarullahu akbar. Itu tidak sah. Surah sedap tadi kena reti. Allahu akbar,
Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan lagu tu. Hafaz tak betul. Sifat tu letak bagi nak. Akbar sifat bagi Allah. Bukan Allah sifat bagi akbar. Allahu Akbar. Tu tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kena. Bukan Allahu Akbarullah, tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan dan iqamah. Azan dilanjutkan, iqamah dicepatkan. 5 lafaz. 5 lafaz, 5 kali 2 lah, 10 kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, hu ashhad. Hu ash, bukan wa. Hu ash. Hu ash, sambung 2. Hu ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu satu last. Itu dalam kitab sebut. Kita tak boleh buat pandai-pandai kita. Kita kena ikut ulama. Tak kira lah azan di masjid manapun. Azan bukan ikut surah lagu kita. Azan ikut kitab. Azan ikut kitab. Macam tu juga dengan orang jadi tu imam. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham tak ni isyarat ni? Jangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok mana ni? Makmum nak ikut hal mana? Makmum dia ikut perkataan imam. Kerana makmum di belakang tak nampak perbuatan imam. Dia ikut perkataan. Sebab itu imam kena amanah. Nampak? Saya perhati banyak masjid. Tu imam hafiz kan? Dia tak mengaji fiqh. Ataupun dia mengaji fiqh tak berapa nak sempurna. Tu. Ini sentuh buat semayang, buat jemaah lah. Tu semua perkara, tu imam yang bertanggungjawab. Dia menghilangkan pahala berjamaah. Tu imam tu. Kadang-kadang makmum yang menghilangkan pahala berjamaah. Kita sembahyang diri itu telah lah. Itu kita pandai-pandai kita lah. Itu memang kita kena mengaji lah. Bak tu. Ni dah jadi imam pun tak tahu lagi bak tu. Patutnya imam dulu kena didaurahkan fiqh tu. Imam tu didaurahkan fiqh. Imam tu didaurahkan dia dulu. Jangan tidak amanah tu imam. Imam ni mesti kena amanah. Allahu Akbar. Sami Allah. Sami sama-sama sami Allah. Mesti dia mula bergerak. Dia tak boleh menghabiskan lafaz. Menghabiskan perbuatan dia dahulu daripada lafaz. Makruh. Tak boleh. Tak amanah gitu. Allahu Akbar. Barulah makmum ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Semua makmum pakat tu turut. Setelah habis setelah habis apa? Akbar. Ni tu imam dengan makmum. Ni makmum dengan tu imam sama naik. Siapa nak jadi driver ni? Hak ni yang Nabi kata esok pakat di pada mahsyar tengkok jadi tengkok himar habis. Tu Nabi hebat lah dia.
Hampa nak tengok esok orang yang rajin berjemaah di padang mahsyar tengkok serupa dengan tengkok himar. Kalau hampa tengok tengkok dia macam tengkok himar, tahu dah. Dulu dia ni makmum tapi duk kalut nak jadi tu imam. Dah lah makmum, duk kalut nak jadi tu imam. Pasal apa? Setiap kali intiqalat menyertai perbuatan imam. Ini yang Nabi kata tengkok serupa tengkok himar. Dalam hadis. Ingatlah kita orang yang sembahyang ni, kita ni duk nak cari pahala berjemaah. Daripada awal lagi perkara yang bersangkutan dengan bab-bab sembahyang ni, sampailah segala habis persoalan hukum jemaah, kita kena mengaji. Orang panggil syurutul iqtida, syarat-syarat kita sebagai yang mengikut akan imam. Mesti kita kena tahu. Dan adabul iqtida, ada adab dalam kita berjemaah. Kita kena tahu, tak boleh sembrono, tak boleh duk langgar lagi tu ya. Tak boleh. Banyaklah tu kena sembahyang. Banyak dah ustaz-ustaz kita duk mengajar fiqh tu. Seronok kita duk parti tengok ustaz-ustaz kita mengajar fiqh. Tolong perbetul ibadat yang kita buat. Besar tu. Kita pun pakat bantulah. Mari majlis ilmu ni mengaji. Bantu diri kita lah. Bantu diri kita. Jadi yang bersangkut dengan hukum sembahyang dan barang sebagainya lah, wajib lagi atas suami dia mengajarkan isteri barang sebagainya daripada segala yang halal. Apa dia yang halal? Macam mana cara nak menyediakan makanan, macam mana cara nak basuh-basuh, mesti kena ajar. Tak boleh ikut dan. Siapa darah-darah tu kan. Kita buat masakan di rumah. Masakan di rumah ni insya-Allah kita boleh cermat, tapi kalau di kedai ni subhanallah. Kadang-kadang basuh ayam pun tak betul. Basuh pakai main kocak-kocak lagu tu lah. Saya biasa kerja hotel, hampir 5 tahun saya duduk kerja hotel. Saya ada pengalaman lah masak ni. Memang pernah buka restoran pun. Kalau di hotel tu, kalau function 2,000 ke, 2,000 pack, 3,000 pack. Syubhah. Basuh yang tidak sah. Tak sah. Bukan kita nak buka aib, tapi ada bukan semua. Kalau kepala tukang masak tu dia ambil berat dalam bab-bab agama, insya-Allah ada 2-3 tempat yang kita perhati tengok dia ambil berat. Setengah-setengah tu pakai kocak-kocak gitu. Darah. Tengok darah-darah beku di celah-celah tulang. Darah tu bukan darah yang dimaafkan. Darah yang dimaafkan seperti mana daging yang kita dah basuh tiba-tiba masih lagi keluar, itu dimaafkan. Seperti mana darah yang keluar daripada dalam tulang, itu dimaafkan. Tapi kalau darah yang masih berada di bawah tulang itu yang tidak dibersihkan, itu tidak dimaafkan. Kalau darah di dalam tulang pun masih lagi makruh. Kalau kita pepak tulang ayam tu kan, itu hukumnya makruh. Pepak tulang ayam tu hukum dia makruh akibat luruh rambut kita. Dan orang panggil apa? Mempercepatkan sistem penuaan. Jadi kuih cepat tua. Pasal apa? Dia punya itulah faktor kesihatan lah yang tu. Itu tak apa dimaafkan, tapi hukum dia makruh. Bukan haram. Ni darah-darah tu. Yang ghalib selalunya ayam lah. Jadi suami dia kena ajar isteri dia basuh ayam bagi betul. Buang ni, kalau semu nak masak lagi, kita nak makan, nak nak. Basuhnya bagi betul, selawat. Tu cara nak ambil berkat dengan makanan. Baca bismillah, membuih doa lah, apalah, ikutlah. Tapi hak tu dibersih dulu. Cara nak basuh. Tu. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Mesti kena diajar. Pasal isteri ni bukannya semua reti. Mesti kena ajar. Macam tu juga dengan basuh pakaian. Nak basuh pakaian. Basuh pakaian pakai main campak semua. Dengan kencing anak, tak kencing anak, putak berdebu-gedebang. Sekejap lagi, curah pula. Tuang tak ibu hayak pula. Gedebung-gedebang. Tak ibu buang pula, ibu hayak pula. Duduk dalam tu, najis tu duduk dalam tu.
Tak. Fikir-fikirlah, saya pun tak mau panjang-panjang dalam bab ni. Kita pun tahu ada disebut dalam kitab masalah boleh dengan tak boleh, masalah khilaf berlaku ni. Tapi kena tengok keadaan. Orang panggil apa? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Najis ni tidak akan hilang melainkan disirami. Itu kata ulama. Walaupun ada ulama mengatakan kalau sekiranya benda itu bersifat dalam, bulat, macam mesin basuh, maka sekadar dikocak-kocakkan, dibuang. Contoh macam ni kan. Kita nak basuh cawan ni, dalam ni ada najis. Macam mana cara kita nak basuh najis? Adakah nak kena tunggang lagu tu, tembak paik ayam? Faham tak maksud saya? Tak perlu. Kita tembak paik ayam. Kita hanya bubuh najis, bubuh ayam, kocak-kocak, buangkan air najis, tuang. Saya kocak-kocak, buang. Kocak-kocak, buang. Sebab dia bersifat takungan. Kita tak perlu lagu tu, tembak paik ayam, simbah. Tapi kalau benda ni bersifat lagu ni, dia kena siram. Macam pakaian, dia siram. Sopa dengan sejadah, kapet ni, fardu takdir, kata kencing berak ke, kucing berak ke, apa-apa ke. Nak buat kena angkat, siram. Tak besen bawah, angkat, siram. Buang najis tu, siram air supaya air tu mengalir. Itulah yang paling selamat. Cara kita nak menghilangkan najis pada pakaian, mesti kena siram. Jadi maknanya diasingkan. Kalau kain itu, kain anak-anak kecil tu, pakaian anak-anak kecil tu, memang kita kata berlaku ghalib najis, asingkan. Sebelum kita campakkan dalam automatik kita tu, kita buang najis dulu, kita siram air dulu, baru bubuh. Faham tak? Jangan berok sekali dengan jubah kita, dengan kain kelekat kita, dengan seluar kita nak pergi kerja, satgi suami kita nak sembahyang, baru leputak. Okey? Tu selamat basuh di rumah. Siram dulu. Kalau kain baju kita yang biasa-biasa ni, yang kita orang panggil apa, sekadar bau peluh-peluh campur minyak wangi ni, ataupun dengan normal bau badan kita ni, itu bukan najis. Itu macam mana pun tak apa. Kalau macam tu, kalau kita bawa kita basuh di washing machine automatik di rumah kita pun tak ada masalah. Tapi persoalannya yang bercampur dengan najis. Kalau najis itu mesti disiram najis dulu, dibuang najis dulu. Bukan dia payah pun cucuk. Kalau takat kencing budak tu, siram air tu, tahu pula mesin tu putang lah. Ni dah, dia biar tang tu 2 hari 2 malam dah. Kemudian lagi dia campur semua lunggut semua larga tu, dia bubuh sekali, betul putang, gedebung. 4 kali, lepas tu kering. Hukum ada tak? Hukum najis masih ada. Bukan persoalan bau baju yang bau peluh saja, bukan. Ini persoalan najis. Kalau najis mesti dibuangkan dulu najis. Tu. Kena tahu lah waktu nak lari daripada syubhah kan? Nak lari daripada benda ni, benda halal haram ni, benda hak boleh dengan tak boleh ni. Jadi semua tanggungjawab suami lah. Wajib atas suami mengajarkan akan barang sebagainya daripada segala yang halal dan yang haram. Nampak? Yang halal, yang haram, suami kena ajar. Hak halal kena ajar, hak haram pun kena ajar. Hak boleh dengan tak boleh lah. Bukan dia satu benda lah. Banyak kalau halal haram ni. Banyak. Jenuh nak cerita. Kena mengaji lah maksud dia. Seperti tengoklah, bukan saya kata, seperti meninggal mengumpat-ngumpat. Ini suami ajak mengumpat. Suami tak puas hati, dia ajak mengumpat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Seperti meninggalkan mengumpat-ngumpat. Sepatutnya suami ni dia kena tegur. Jadi-jadilah. Sayanglah lidah tu. Dia ambil wuduk baca Quran kan. Ataupun zikir-zikir. Istighfar. Ni kita nak jadi ahli syurga ni. Kena lagu tu. Nak jadi ahli syurga ni mana boleh lagu ni. Duk cerita-cerita hai orang ni, biar pilah kat mereka. Duk sibuk-sibuk pasal orang. Lepas tu isteri ni, hak yang bagus tu,
Dia, terima kasih tegur. Gamak hak angin tak apa nak elok tu. Kalau angin tak apa nak elok tu, dia beralih jegek. Tidak pun dia beralih relin, mata terbalik. Orang panggil. Dia boleh tengok dalam keadaan marah. Suami dia mesti kena nasihat. Seperti meninggalkan mengumpat-mengumpat dan mengadu-ngadu. Kita baca kitab ulama ni barulah kita sedar lah. Kita sedar. Kadang-kadang kita tak sedar kita mengumpat orang. Kadang-kadang kita duduk pakat dengan isteri kita nak mengumpat orang pun kita tak sedar. Kita tak sedar. Mengaji kitab ulama baru sedar. Banyak rupanya kita buat dosa. Semua nak kena istighfar. Mengumpat ni dah tak selesai dosa kita ni, melainkan kena pergi habaq dekat dia. Dia minta maaf dekat dia. Ni kemarin aku dengan isteri aku mengumpat, minta ampun lah. Minta ampun, minta maaf lah. No. Kena pergi minta ampun dekat orang pun. Kalau tidak, tak tertunai, tidak diampunkan dosa dengan Allah, tak apalah kita boleh istighfar. Tapi hubungan dengan manusia bagaimana? Yang ni yang banyak duk tewas masuk neraka kes ni. Dan memeliharakan segala najis. Tu. Dalam rumah, lagu dalam rumah. Dalam rumah dengan tai cicak, dengan kencing anak, dengan najis, tai kucing. Belah kucing, lagu belah kucing mana? Ikut dan ya, tak tahu nak cara nak membersihkan najis. Dia lak tu lagi dia mop. Habis ke semua satu rumah. Kencing budak kan, kencing anak 4 tahun 5 tahun ke, tak kira lah apa. Kira najis, buang air najis. Lepas tu dia ambil mop. Tak boleh, dia kena buang air najis, dia kena siramkan dengan air. Siram dengan air. Kalau kata benda tu macam kita kata lantai, tile, mozaik rumah kita, nak buat macam mana? Takkan nak cum semua habis semua satu rumah, bukan lagu tu. Kawasan tu najis kan, kita buang najis, kita buang air, ambil kain lap, kita tuang air tu, sekali ambil kain lap, sekali tuang pula, ambil kain lap, tuang pula kain lap. Jangan buang najis terus bimok. Habis kerana hukmi dia ada, hukum najis tu masih ada. Sekurang-kurangnya 3 kali kita kena bersihkan. Kalau main nak raya tu, kat tepi dinding ni, dia ada apa? Tepi dinding tu kan dia kadang-kadang tak cicak lah apa. Dia mop sekali dengan tak cicak tu habis. Sekali lagi suami dia keluar bilik air, kaki kasut tak pakai, ambil air sembahyang, pijak habis semua. Pergi sembahyang. Allahu Akbar. Ada tak najis hukmi dalam rumah tu? Ada. Sebab tu ihtiyatnya nak sembahyang, pakai kasut, slipper dalam sembahyang. Slipper walaupun dalam rumah. Orang kata apa ni pok ni dalam rumah pakai kasut? Aku nak sembahyang. Ni kasut tak sembahyang. Aku nak sembahyang kena pakai kasut lah. Ihtiyat. Ambil cermat. Nak hilangkan syubhat ni. Memang aku mop dah, aku basuh dah hari ni. Tapi aku ihtiyat lagi. Aku masih lagi prasangka. Ada lagi kut-kut lah. Ada najis hukmi yang aku tak perasan. Dia sapu dulu, kemudian buang kesan-kesan hitam tu. Buang kesan-kesan tu sampai tak ada lah air najis tu. Tak apa lah. Nak mop pun. Habis jadi satu rumah najis hukmi. Kalau rumah kampung ni, tu kan mutu, gerek, mahal apa semua ni dia buat masuk dalam rumah. Sekejap dia keluar pula itu Berarti dia buat masuk pula. Mutu dia dengan pasyak dengan tanah. Kadang-kadang lekat selut lecah. Dia sapu, perempuan dia sapu itu pula. Itu disebut semayang lah. Ambil ayam semayang, paik di luar, masuk pijak kot tu. Tu orang panggil tak jaga urusan amal ibadat semayang. Tak jaga. Jadi kena tahulah segala cara macam mana bagai nak uruskan najis dan segala hukum membasuh najis. Dia kena tahu segala hukum membasuh najis.
Dan kata musannaf rahimahullah, dan demikian lagi, wajib atas suami itu bahawa belajar, yakni mengajarlah. Bukan. Dan demikian lagi wajib atas suami itu bahawa belajar akan bicara haid. Sepatutnya bila kita buat program daurah haid ataupun pengajian tentang haid, kena sama banyak suami dengan isteri. Ataupun suami itu silap. Ataupun isteri itu banyak daripada suami. Kalau isteri itu banyak daripada suami, maknanya suami itu banyak isteri. Kalau suami itu banyak daripada isteri, so tak ada masalah apa sebab tanggungan tu atas suami. Tapi masalahnya bila kita buat program haid nifas ni, orang lelaki ada 3-4 orang, orang perempuan ada 100 orang. Tak apalah. Sebab apa? Dia hantar isteri dia pergi mengaji. Dia kena. Tapi yang paling penting, yang paling utama sekali, dia kena mengaji sebab wajib atas dia mengaji, belajar. Sebab tu dia kata di sini, wajib atas suami itu bahawa belajar akan bicara haid dan nifas dan hukum yang wajib. Dan hukum. Mana hukum bicara tu, hukum bicara agama lah, hukum-hukum halal haram ni lah. Dia kena wajib belajar bicara haid nifas. Siapa dia? Suami. Berapa orang sangat di kalangan lelaki, perempuan yang betul-betul mahir, faham bab hukum haid nifas istihadah. Berapa orang sangat yang betul-betul faham. Allahu Akbar. Contoh macam kita kata, 9 tahun takriban hijrah. 9 tahun takriban hijrah itu berapa tahun Masihi? Sebab saya tanya hal lain lah. Sebab di sini ni duk mengaji dah bab haid. Duk mengaji dah bab haid saya tahu. Tapi saya tanya satu soalan. Sekurang-kurang masa yang boleh berlakunya haid itu, okey, ialah 9 tahun takriban hijri. Persoalan 9 tahun takriban hijri itu ialah 8 tahun 11 bulan hari yang 8 tahun 11 bulan hari yang ke 17. Okey. 17. Hari yang ke-17 ketika usia anak itu 8 tahun. Perempuan lah, bukan lelaki. 8 tahun 11 bulan. Hari yang ke-17 melihat perempuan itu akan darah, maka dihukumkan sebagai darah haid. Kerana 17 itu dinamakan takrib, hampir kepada 9 tahun. Tapi itu perkiraan hijrah. Persoalannya perkiraan masihinya berapa? Sebab kita tak kira tahun hijrah. Betul tak? Kita kira tak tahun hijrah anak kita? Tak kira. Persoalannya kalau ikut tahun Masihi berapa tahun? Yang ni saya bagi soalan, nanti tuan-tuan tanyalah dekat ustaz tuan yang mengajar hukum haid nifas tu. Nah, saya bagi soalan, tuan-tuan tanya sendiri. Ibu-ibu tanya sendiri dekat ustaz. Ustaz, nak tanya sikit, bila kata sekurang-kurang masa yang boleh berlaku haid nifas, haid ni iaitulah 9 tahun takriban, berarti 8 tahun 11 bulan 17 hari. Hari yang ke-17, kalau hari yang ke-15 belum lagi takrib, hari yang ke-16 belum lagi takrib, berarti hari yang ke-17. 17 sampai 30 dikirakan takrib. Satu hari bulan 1
Tak kira lah tahun berapa, mana 1 hari bulan 1 itu dah masuk awal tahun 9. Awal pada tahun yang ke-9. Ini tahun yang ke-8. 8 tahun, 11 bulan, 17 hari, itu dinamakan takrib. Persoalannya, perkiraan tahun Masihi itu berapa? Anak kita yang usia darjah 2 ni, umur darjah 2 ni kan. Kerana tahun hijrah itu, dia lebih kurang daripada tahun Masihi. Berarti perkiraan tahun Masihi mesti lagi singkat daripada tahun hijrah. Nah, maknanya kalau tahun hijrah 8 tahun 11 bulan, tahun Masihi bukan 8 tahun 11 bulan. Berapa bulan? 8 tahun? Yang tu maksud saya tu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu kena tanya ustaz-ustaz. Mungkin ada penjelasan, ataupun mungkin sudah ada catatan, ataupun mungkin belum lagi diperjelaskan. Yang tu penting. Jadi persoalan haid nifas ni, persoalan haid nifas ni, persoalan yang sangat-sangat penting. Wajib atas para suami mengaji, belajar. Apatah lagi anak muda yang nak hadapi hidup berumah tangga. Tambah zaman lah ni, musim kenduri kan nak. Musim nikah, nah, musim berkahwin. Ada orang yang plan nak kahwin tak jadi kahwin. Ada orang yang plan kahwin seorang, tiga sekali dia kahwin. Macam-macam. Jadi plan nak kahwin ni bagus. Tapi persediaan untuk hidup rumah tangga mesti kena ada. Nah, mesti kena ada. Yang wajib, dan demikian lagi wajib atas suami itu bahawa belajar akan bicara haid dan nifas. Kalau dia ada beberapa peringkat perbicaraan yang kalau kita buat daurah tu, dia ada tiga peringkat. Pertama, membicara, kalau kata ambil 1 hari, yang saya pernah buat lah, kalau ambil 1 hari 3 jam saja, dia hanya sempat membicarakan takrif dan tempoh basic bagi perempuan haid, nifas dan istihadah. Kalau masuk membicarakan tentang perempuan istihadah, melibatkan dengan 7 keadaan, itu memerlukan tempoh masa 2 hari. Tapi laju. Tapi kalau melibatkan dengan khilaf para ulama, yang ni akan menyebabkan beberapa hari daurah. Banyak hari. Baru nak boleh habis tentang haid nifas tu. Sehari 7-8 jam, sehari 7-8 jam, sehari 7-8 jam. Baru boleh habis. Bab haid nifas ni. Habis pun belum tentu boleh ingat. Saya duk baca ni pun belum tentu ingat. Tak ingat semua. Kadang-kadang tu pening juga. Kita duk baca dah, kita pun lupa. Lupa. Payah bab ni. Suami dia kena mengaji, suami dia kena belajar. Tak kira lah kitab apa pun. Allah ni banyak kita dengar program-program daurah haid nifas. Bilah tak mana pun, dekat ke jauh ke. Sebab apa? Nak selamat tanggungjawab zimmah kita. Dan hukum. Wajib dia kena belajar hukum-hukum suami. Dan wajib pula ia suami mengajar yang demikian itu akan isterinya. Dia kena mengajar isteri dia. Kena mengajar isteri. Dan wajib pula dia mengajar wajib pula mengajar suami bagi mandi janabah dan mandi haid dan nifas dan wiladah. Dia kena mengajar bagaimana cara nak mandi, kesempurnaan mandi, kaifiat mandi dia kena ajar. Bila tak mengaji, tak belajar, habis berdosa lah. Bab haid ni dia akan jadi berapa orang? 4 orang berdosa kan. Kalau bab haid ni dia akan melibatkan dengan 4 orang yang berdosa. 4 orang lah. Yang pertama mak bapak dia, mak pak dia, kemudian suami dia. Kalau dia tak menikah, maknanya dia, mak dia, pak dia. Kalau dia dah berkahwin, 4 orang ni lah. Kalau tak reti bab haid ni, 4 orang ni lah yang tanggung dosa. 4 orang ni. Sebab itulah ketika anak tu usia dia
7 tahun kita dah mula mengajarkan dia tentang basic-basic hukum haid nifas. Haid istihadah ni, haid nifas ni. Kita kena ajak dia. Bila mai 8 tahun, lagi kuih dekat lah tu. 8 tahun Masihi ni lah. Lagi kuih dekat. Mai 8 tahun 5 bulan. Kuih dekat lah. Dia kuih dekat. Dia kuih dekat. Kena ajak. Bab akidah kena ajak. Bab haid nifas kena ajak. Celah mana nak ajak Ustaz? Duk apa nama? Duk kerja. Buatlah pembahagian masa. Ambillah masa mengaji, masa mengaji menuntut ilmu, masa kerja. Jangan pakai kerja 24 jam, tak ada masa mengaji. Hal inilah yang Nabi sebut dalam hadis, golongan yang menggadaikan urusan agama. Dia membiarkan agama begitu sahaja tanpa mengambil berat. Semayang pun tak sah. Ada 69 alamat kiamat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Antaranya yang hampir kepada kiamat ni ialah apabila sembahyang yang disembahyangkan tidak sah. Alamat kiamat tu. Kenapa? Orang yang sembahyang dia tak sah, berarti dia tak sembahyang. Lagi ramai orang yang tak sembahyang, lagi kuih dekat dengan kiamat. Maknanya tanda-tanda sederhana, tanda-tanda pertengahan itu sudah banyak. Dia tanda pertengahan tu. Orang yang diberikan amanah tidak tunai amanah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mengikut syariat Islam. Memutuskan silaturahim. 69 alamat kiamat. Anak tak taat kepada kedua ibu bapa, isteri lawan suami, suami tak tunai tanggungjawab, itu semua alamat kiamat. Mak jadi hamba, anak jadi tuan. Penipuan di sana sini, perkara yang haram dihalalkan. Yang haram tidak dianggap haram, yang halal dianggap haram. Harta orang Islam dibiarkan begitu sahaja tanpa diambil berat. Zaman Khalifah Umar, zaman ulama, zaman Islam dulu, zaman kegemilangan Islam dulu. Hatta hanya sekadar diganggu orang perempuan saja yang Islam diperangi, bukan dibunuh. Ini sudah dibunuh orang Islam, masih dibiarkan. Nyawa Islam itu, maruah Islam itu. Macam mana? Sampai dibunuh orang Islam. Siapa yang bunuh? Orang bukan Islam. Kalau betul-betul Islam, tak akan biar. Mencacak naik umat Islam ni, naik bersatu. Tapi orang Islam hari ini kena penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia kasih kepada dunia, dia tak mau mati dan tidak ada kesedaran terhadap darah-darah Islam. Dicabul kehormatan perempuan Islam, sudah dihukum, diisytiharkan perang. Apatah lagi nak sebut saya pun takut dah. Lagi saya terlajak. Lagi duk boleh baca kitab ni, orang tak pergi baca lah. Itu pun kena cerdik ya tu. Tapi tuan-tuan faham lah. Tak boleh. Saya terlajak lagi, dia marah lagi, dia naik angin lagi, dia jadi tak sedap apa lah. Jaga maruah Islam. Islam rahmatan lil alamin, apa maksud dia? Yang membawa konsep syariah Islam. Maqasid Islam itu dipelihara. Antara maqasid syariah, darah mesti dibalas dengan darah. Diambil tindakan hukum tanpa dibiarkan. Nyawa dibayar nyawa. Ini maruah Islam. Maqasid syariah. 6 perkara tu. 6 perkara ni. Kita hidup dalam keadaan penuh dengan maqasid syariah.
Inilah Islam rahmatan lil alamin. 6 perkara. Apa dia? Yang pertama, agama kita, harta, nyawa, maruah, keturunan, akal. Mesti dijaga. Dicabul maruah orang Islam. Bangun. Bertindak. Ni duduk serupa dengan katak bawah tempurung. Apatah lagi urusan nyawa Islam tergadai. Mesti bangun. Mesti ada orang yang bertanggungjawab. Tapi alhamdulillah masih ada lagi kita yang ramai lagi di kalangan kita yang bertanggungjawab. Tak boleh biar macam tu saja. Kita pun tak boleh nak buat tindakan sendiri, tak boleh. Tak boleh kita buat tindakan sendiri. Dia mesti tindakan mengikut undang-undang. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan. Tapi mesti bersatulah umat Islam ni. Dan wajib pula ia mengajarkan yang demikian itu akan isterinya. Dan wajib pula mengajar bagai mandi janabah. Cara-cara bagaimana cara kita nak mandi janabah. Dan mandi haid. Dan nifas. Dan wiladah. Cara-cara mandi itu nah. Maklum dah yang tu. Kalau tak maklum kena bagi maklum lah. Dan setengah daripada barang yang wajib atas suaminya mengajar ia suami akan isterinya itu apabila putus darah haid dahulu daripada waktu maghrib. Sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib ia isteri mengqadhakan sembahyang zuhur dan asar itu. Faham tak ni? Ni makak faham dah kau dah no? Maksud dia, kalau sekiranya seorang perempuan yang berhaid itu habis daripada haidnya di dalam waktu sembahyang yang dinamakan sebagai waktul jam'i dan putusnya itu mungkin dan lulus sekadar takbiratul ihram, maka wajib dia mengqadhakan akan sembahyang yang ada di dalam waktu itu dan mengqadhakan juga sembahyang yang mungkin dijamakkan. Mungkin dijamakkan. Mana? Kalau dia habis waktu asar, kena qadha lahur. Kalau dia habis di waktu Aisyah, dia kena qadha maghrib. Kalau dia habis di waktu duha, nak qadha apa? Kalau dia habis waktu duha, nak qadha apa? Pukul 6.30 tadi cek dah. Ada lagi. Habis dah, tenggelam dah, naik dah matahari. 8.30 cek pula. Ada lagi. Pukul 11 cek pula. Kuih keruh dah ni, kuih tak ada dah ni. Pukul 1.05 minit. 1.15 minit masuk dah. 1.05 minit. Dia cek. Oi, kering. Tak ada lah. Nak qadha apa? Nak qadha apa? Tak ada qadha lah, dah yakin putus dah. Ini persoalannya waktul jam'i. Kalau sekiranya dia yakin putus tadi ni dalam waktu asar. Mana? 6.59. Pukul 7 masuk maghrib. Sekira-kira sempat untuk takbiratul ihram. Nak mandi tak dan dah, nak semayang tak dan dah. Tapi sempat takbiratul ihram ni, sempat. Orang tak sempat 2 minit. Seminit ke, tinggal 30 saat ke, tinggal 20 saat sekalipun. Sekira-kira dia cek, yakin putih dalam waktu asar yang berbaki
20 saat sebelum masuk maghrib. Maka pada ketika itu wajib dia mengqadhakan akan asar dan zuhur. Macam tu jugalah dia wajib mengqadhakan isyak dan maghrib. Sebab dinamakan waktu jam'i. Lama mana dah tak qadha ni? Lama dah ustaz. Oi, pakai duk sembahyang maghrib terus ya. Tak tahu. Biasa kau buat lagu tu? Nak tanya Abi lah. Habang lah. Biasa ke tak biasa? Biasa. Biasa kena pakai qadha lah. Kena pakai qadha. Kesian kat suami berdosa. Sayang ke suami kena tolong qadha sembahyang lah no. Kalau sayang ke suami tu kena tolonglah qadha sembahyang. Nanti suami tu tak lepas esok. Tak lepas esok. Esok suami tak lepas, kita nak pergi cari suami. Ya Allah, inilah suami aku, dia lah tak ngajak aku. Atas dunia bukan main yang lah, darling lah, baby lah. Nah. Itu hak yang nak ajak lah. Kalau hak tak ajak tu, dia jadi lagu lain pula. Jadi fahamlah maksud dia, maka wajib ia mengqadhakan sembahyang zuhur dan asar. Tu dia kata, sekira-kira lulus takbiratul ihram. Takbiratul ihram berapa saat? Allahu Akbar. Ada kot 2 saat. Kalau takbir orang wah-wah tu dia panjang sikit kan. Allah 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 Allah, tak tahu dah berapa kali kan. Tu tak iktibar takbir tu. Takbir orang yang normal. Allahu Akbar. 2 saat. 10 saat. 5 saat. Saya kata. Wajib dia mengqadhakan akan sembahyang zuhur dan asar. Dan manakala putih darah itu dahulu daripada waktu subuh, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib atasnya mengqadhakan sembahyang maghrib dan isyak. Dia kena qadha sembahyang. Tak tahulah. Anak muda zaman lah ni kira nak nikah ya tak tahu hukum. Kita tengoklah anak-anak kita, anak-anak saudara kita, jiran tetangga kita kan. Hak jenis tak sembahyang tu senang kan. Kami tak puas dah ustaz, tak gaduh ngaji pasal kami tak sembahyang. Tu nak buat kena, tak puas pakai tak sembahyang suruh lah. Esoklah kita kira lagu mana. Kan senang begitu. Jadi senang kan lagu tu lah. Senang. Tak mengaji terus. Mengaji payah Zaid, mengaji kuih lama kuih tak tahu. Mengaji kuih lama kuih tak tahu. Bila kuih mengaji kuih tak tahu, kuih lagi nak mengaji bila habis mengaji lah. Tak dan lah nak pergi melancur makan ni apa semua, tak dan. Tak dan lah nak seronok dengan keluarga, tak dan lah, senang. Tak payah mengaji, tak payah sembahyang. Aurat apa tak payah tutup, agama tak payah ambil tahu. Kita tunggu esok rahmat Tuhan saja nak bagi. Kan banyak orang faham lagu tu. Orang faham lagu tu kan ramai. Masing-masing semuanya mengharap rahmat Allah. Apatah lagi dia pernah mendengar satu hadis yang Nabi habaq. Ni atas muka dunia hari ni, kehidupan alam ini, alam arash kursi ni, hanya bergantung dengan satu rahmat Allah Ta'ala saja. Nabi kata dalam hadis, kita duk boleh makan, orang kafir duk boleh makan, binatang-binatang boleh duk makan, Allah Ta'ala turunkan hujan, bagi cahaya dekat kita ni. Kehidupan alam ini hanya dengan satu rahmat Allah. 99 lagi Allah Ta'ala taruh rahmat dia di dalam negeri akhirat. Dia kata, hang tengok tu. Dalam hadis Nabi kata, 99 rahmat Allah, Allah Ta'ala taruh di dalam negeri akhirat. Itu takkan Tuhan tak kesian kat kita pun. Kan senang lagu tu kan. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Dia duk dengar satu hadis tu ya. Dia tak dengar ancaman azab kubur, ancamannya gelapnya dalam kubur, ancamannya terhimpitnya tulang rusuk dalam kubur, ancaman terhadap orang yang mengabaikan solat, meninggalkan solat, yang tidak menutup aurat. Dia tak dengar tu. Dia dengar hadis rahmat Allah saja.
Itu yang Nabi kata, inilah rupa-rupa orang yang bengong, bodoh. Orang yang bengong, orang yang bodoh ni, dia hanya mengharapkan rahmat Allah, tapi dia tidak langsung mensiapkan persiapan dia untuk kembali bertemu dengan Allah. Orang yang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bijak, hidup atas muka dunia, dia sentiasa mempersiapkan bekalan dia untuk dia bertemu Allah. Dan orang yang ahmaq, orang yang bodoh, Nabi kata, iaitulah orang yang hanya semata-mata mengharapkan rahmat Allah tanpa dia mempersiapkan bekalan untuk bertemu Allah. Orang tu orang tak cerdik. Duk harap rahmat Tuhan. Janganlah duk harap rahmat. Harap rahmat setelah berbuat ibadat. Mesti kena khauf dan roja itu sama. Khauf, kalau istilah tasawuf, khauf rojaun. Kan istilah dia kan. Khauf, takut kepada Allah dengan berarti kita melaksanakan perintah Allah, imtithal awamirillah, ijtinabin nawahi. Maksudnya kita tunaikan perintah Allah dengan mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu bermakna khauf. Dan raja itu mengharapkan penerimaan daripada Allah tanpa kita mengira-ngirakan pahala amalan yang kita sudah laksanakan. Itu maknanya raja. Melakukan sesuatu ibadat tanpa kita memandang kepada ibadat tersebut, hanya kita berserah kepada Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah. Kalau orang itu orang yang kuat buat orang yang ahli maksiat, maka dia mesti menambahkan ketakutan di dalam hati dia. Dia tak boleh, orang yang ahli fasik, dia tak boleh banyak rahmat, dia mesti kena banyak khauf. Kalau orang awam macam kita ni, kena bagi seimbang antara khauf dan raja. Khauf takut sangat tak boleh. Takut sangat tak boleh sampai nak dengar nama neraka pun tak boleh. Dengar nama neraka takut, ketak mengaji tak boleh. Aku tak mau pergi masjid pasal apa? Dengar nama neraka ni aku takut. Orang dengar nama neraka takut kuih gemak mengaji. Dia dengar nama neraka takut kuih tak pergi masjid. Itu tak boleh gitu. Dia mesti kena sama tinggi, sama banyak. Tu. Lagi kata musannaf rahimahullah. Dan apabila mengajar oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut itu. Bila suaminya ajar hukum-hukum yang tersebut itu, maka kata muallif, tiada harus, yakni haram. Tiada harus maknanya haram. Dalam kitab Jawi, kalau ibarat tiada harus maknanya haram. No? Kalau dalam bab urusan ibadat yang wajib, ibadat yang sabit niat dan sabit akad, itu dinamakan tiada harus dengan makna haram lagi tidak sah. Kalau ibadat yang tidak bersangkut dengan niat dan akad, maka hanya itu haram. Haram. Maka tiada harus, yakni haram. Haram. Bagi isteri itu keluar. Haram dia keluar. Kerana belajar yang demikian itu. Nampak tak? Kalau suami itu dah mampu untuk mengajarkan isterinya, maka suami itu menjadi asbab menegah manik kepada isteri itu keluar. Isteri dah tak boleh keluar. Sebab suami dah boleh ajak semua. Isteri kena duduk dalam rumah buat apa? Jadi perhiasan suami dia di dalam rumah dia. Isteri itu kan perhiasan suami dalam rumah. Bukan perhiasan di luar rumah. Masalahnya dalam rumah dia tak jadi perhiasan. Di luar rumah berhias bukan main. Kan itu isteri. Ada orang biasa tanya saya dulu. Dia tanya, Ustaz, bukankah isteri itu, macam mana soalan dia? Dia tanya, bukankah isteri itu perhiasan rumah tangga, Ustaz? Betul. Tapi iyalah, isteri itu memang perhiasan rumah tangga. Tapi yang jadilah ni bukan perhiasan.
Dia dah jadi kelang kabut dalam rumah tangga. Macam mana tak? Saya lupa, lebih kurang tu lah. Isteri ni memang orang panggil apa? Dia sebagai mempelengkapkan hidup suami. Suami ni ego. Ingatlah. Dia kata bukankah suami ni kuat ego? Orang lelaki ni ego dia kuat, Ustaz. Macam mana cara kita nak tundukkan ego dia? Ya, memang orang lelaki ni ego dia kuat. Nama pun lelaki. Ego dia kuat. Sebab tu Allah Ta'ala hantar perempuan tu jadi pasangan kepada lelaki. Bukan pasangan lelaki tu lelaki. Pasangan lelaki tu perempuan. Sebab perempuan ini dihiasi dengan sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut. Tapi masalahnya, bila disatukan antara lelaki dan perempuan, sama naik. Jadi dia tak boleh nak kontrol. Dia tak boleh nak counter. Habis macam tu. Lebih kurang macam tu. Saya pun tak pandai nak ulah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia memanglah ego orang lelaki ni tinggi. Jadi bila orang lelaki ni tinggi ego, orang perempuan tu dia rendah. Sempurnalah lama-lama bila dia rendah, dia pun rendah lah. Saya biasa tengoklah kehidupan rumah tangga yang isteri dia tu sangat-sangat lembut dalam pertuturan. Allah. Kita pun mendambakan dan menginginkan kehidupan yang macam tu. Saya memang tengok depan mata saya sendiri. Ada satu jemaah baru-baru ni pergi umrah sekali kan. Dia duduk dalam satu bilik dengan saya. Ada suami dia tu. Isteri tu, ini bukan anak dah, bukan orang muda dah. Orang tua dah. Isteri tu pun lebih kurang dalam awal 50-an lah. Abang dah makan ke belum? Kita pun tersandak duduk macam tu dengar. Subhanallah. Saya tak boleh gambarkan. Abang, jom pergi makan. Makan tu kan dia panjang sikit kan. Tak boleh gambarkan. Nak tergelak pun dah, nak menangis pun dah. Jadi saya pun tunduk. Masya Allah, tabarakallah. Suami dia tu dia punya kontrol. Tak apa, pergi keluar tu. Dia punya kontrol. Okey. Tunggu kalau. Saya tak tergelak lah. Dah tergelak pun dah. Tapi Masya Allah, ini bukan buat-buat ni. Kalau buat-buat kita kenal. Ini memang betul-betul ni. Bukan berlakon ni, betul-betul. Pasal setiap kali abang, dia ulang 2 kali. Kita kalau dengar lagu tu, ni hak ego tu, dia turun ke lembut. Dia rapat ke bumi tu, dia tunduk. Hak lagu tu kalau suruh cari lain, coba dia tak cari lah. Aku hak ni seorang cukup lah. Boleh faham tak? Maknanya isteri ni dia kena lagu tu. Subhanallah. 1000 seorang pun payah nak cari lagu tu. 1000 seorang pun payah nak cari lagu tu. Tapi Allah Ta'ala tunjuk beberapa orang di depan saya. Allah tunjuk. Allah tunjuk. Kata Musannaf rahimahullah, maka tiadalah harus bagi isteri itu keluar kerana belajar yang demikian itu. Tak boleh. Isteri tak boleh keluar kerana suami sudah mampu untuk mengajarkan fardu ain. Kalau suami tidak mampu mengajarkan fardu ain, isteri boleh keluar tanpa kebenaran suami. Ataupun setelah dia izinkan, ataupun setelah dia meminta izin, suami tak benarkan. Wajib dia kena minta izin dulu. Bukan tanpa kebenaran. Wajib dia minta izin untuk keluar belajar fardu ain. Kalau sekiranya suami tidak izinkan, maka wajib ketika itu dia keluar tanpa keizinan suami. Tapi kalau dia nak keluar terus, tak boleh walaupun ilmu fardu ain. Kena bagi tahu dulu dekat suami. Tapi kalau suami tegah, wajib dia keluar. Ilmu fardu kifayah, kena wajib minta kebenaran dan keizinan suami. Kalau suami tak izinkan, haram dia keluar. Ada berlaku dulu di tempat saya dulu. Program masjid ni penuh. Apatah lagi hari Minggu.
paginya tazkirah, lepas tu pengajian Arab, bahasa Arab gitu gini, tafsir lah apalah. Yang suami ni uzur, kena penyakit kencing manis. Lepas tu potong dah kaki, duduk atas kursi roda. Suami ni bagus, isteri pun bagus. Isteri pun bagus. Bagus isteri ni pasal rajin mengaji. Tapi bila mai hari-hari tertentu ni, dia minta izin dekat suami, dia kata nak pergi keluar. Suami ni nak kata tak bagi keluar tu tak tergamak. Tapi pergi keluar juga, dia keluar dalam keadaan pergi mengaji ilmu fardu kifayah. Kalau suami izinkan itu tidak mengapa. Tapi kalau suami tak izinkan, suami tak kata apa, nak marah tak berani. Sekejap lagi ikut, isteri tak masak nasi. Dia kata, abang, tu nasi, lauk apa semua saya dah masak dah, duduk bawah tudung tu. Sekejap lagi abang pergi makan lah. Saya nak, hari ni saya program sehari. Program dengan ustaz. Ustaz ada 2 orang hari ni. Ustaz ada 2 orang. Ustazah ada 3 orang. Sampai asal maghrib saat ni baru saya balik. Selepas maghrib. Habis mula Pak Isyak lah baru saya balik. Saya keluar pukul 9 pagi, saya balik lepas maghrib. Suami tu duduk bawa kursi roda seorang-seorang dalam rumah. Masya Allah. Subhanallah. Sedangkan dia adalah perhiasan suami dia. Itu orang panggil apa? Ibadat yang, orang panggil apa? Maksiat yang berupa ibadat. Maksiat, tapi zahirnya nampak ibadat. Itulah kebanyakan berlaku. Sebab tu kita kena suluh balik. Kita mengaji menuntut ilmu ni, fardu ain ke fardu kifayah. Dan kita kena suluh juga bila fardu kifayah, adakah kita mendapat keizinan daripada suami. Dan adakah kita dapat memelihara sepenuhnya diri kita daripada fitnah. Ataupun adakah kita dapat menyempurnakan aurat kita. Kita kena jaga yang tu. Maka tiada harus, yakni haram bagi isteri itu keluar kerana belajar yang demikian itu. Dia tak boleh keluar lah. Dan jika tiada ia mengajar, kalaulah suami itu tak mengajar isteri, apa jadi waktu tu? Maka haruslah bagi isteri itu keluar. Waktu tu harus bagi isteri itu keluar. Harus tu tetapi wajib. Harus, boleh dia keluar, bahkan dia wajib keluar. Tetapi dengan mana bahkan wajib dia keluar. Wajib pula keluarnya, keluar isteri itu. Maka haramlah atas suaminya menegahkan dia. Tak bolehlah suami itu menegahkan dia, isteri, untuk keluar belajar ilmu fardu ain. Dan tiada harus bagi perempuan itu keluar. Ini masalah lain pula. Haram suami itu menegah, dan haram juga ke atas isteri itu duduk dalam rumah, tak pergi keluar mengaji. Haram. Bila suami itu tak pergi keluar, isteri tak keluar, maka suami itu haram, isteri pun haram. Bila suami itu tak pergi keluar, wajib atas isteri kena keluar. Tapi bila suami tak pergi keluar, isteri takut. Isteri takut. Bila isteri takut, dia tak keluar. Bila tak keluar, ibadah dia tak sempurna. Dia nak buat ibadah dia tak sempurna. Maka pada ketika itu dua-dua berdosa. Wal'iyazbillah. Dua-dua berdosa. Ini masalah. Dan tiada harus bagi perempuan itu keluarkan kerana belajar ilmu yang terlebih daripada fardu ain dengan tiada izin, melainkan dengan izin suaminya. Maknanya kalau tak dapat izin suami untuk mengaji ilmu yang bukan fardu ain, iaitu ilmu fardu kifayah, maka dia tak boleh keluar. Kalau dia keluar juga berdosa. Dosa lah. Ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu yang bersangkut dengan haid nifah. Itu orang panggil ilmu fardu ain. Selain itu fardu kifayah. Apa dia ilmu fardu kifayah? Abang Azhar? Abang Azhar? Ngaji bah? Abang lah fardu kifayah. Tak berani pula lah abang. Ngaji apa? Bahasa Arab. Ni hak banyak orang mengaji lah ni. Mengaji bahasa Arab. Mengaji Taranum. Oh, Taranum laju. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Oh, mengaji Taranum. Mengaji qiraat semua. Hafaz, Waras, Hamzah, Kisai mengaji semua. Tauhid tak mengaji.
Lagi? Taradum. Kemudian tajwid. Tajwid termasuk tak? Tajwid termasuk fardu ain tak? Tajwid qiraatul Fatihah tu fardu ain. Dan fardu ain ketika nak ambil baca Quran. Sebab baca Quran tu sunat. Bila baca Quran wajib kena mengaji. Maka mengaji tajwid bukan wajib aini. Dia termasuk fardu kifayah kecuali Fatihah. Sebab baca Quran wajib lah. Baca Quran wajib tak? Sunat. Zikir. Nak baca wajib kena mengaji tajwid. Itu bagi wajib lain pula. Bukan ain ni. Sebab baca Quran bukan ain. Fatihah ain. Maka wajib kena mengaji bagi sah baca Fatihah. Hak tu wajib. Pergi mana ni? Pergi rumah ustazah. Buat apa? Apa betul Fatihah? Tak ada. Haram. Suami tegah. Wajib dia kena keluar. Sebab dia nak pergi mengaji apa betul Fatihah. Nak pergi mana ni? Mengaji ke ustaz. Mengaji apa? Taranum. Tak ada. Haram dia keluar. Apa abang ni nak pergi mengaji buat amal ibadat? Tu dia lah. Aku menyesal nikah dengan tu. Tak boleh. Tak boleh. Jangan sampai macam tu. Lagi apa lagi? Baru dua. Tazkirah. Tazkirah. Program-program tazkirah. Program-program ceramah. Bukan fardu ain. Hak tu fardu kifayah. Kita kata majlis ilmu. Majlis ilmu apa tazkirah? Program-program nasihat. Majlis-majlis rasul. Tu fardu kifayah tu. Kita kalau majlis himpunan rasul ni pun mengaji tauhid tak ada. Ni panggil huduh. Betul tak? Betul tak? Siapa yang tak cinta kat Rasulullah? Cinta. Semua orang pakat cinta Rasulullah. Tapi bagi betul lah. Kalau majlis Rasulullah penuh hampir ribu-ribu. Majlis tauhid berapa orang? Ni ustaz muhdir, ustaz apa semua duk ajar ni berapa orang? Dulu ramai penuh masjid lah, tinggal berapa orang? Betul tak? Betul ke tak? Bukan saya kata. Makcik-makcik yang kata, ibu-ibu yang kata betul. Saya tanya. Tak payah kata siapa. Ustaz mana pun, top muka, tak top muka. Bila dia mula baca tauhid, 100 orang. Mai tengah kitab tinggal 30 orang. Lagu tu lah. Tak kira lah ustaz mana pun. Pasal apa? Tak syok mengaji tauhid. Tak minat. Payah. Penin. Kalau dengar tazkirah tak apa. Dengar hadis tak apa. Dengar tafsir. Syok ustaz ni dia pandai buat lawak. Syok lah ustaz ni dia baca Quran. Bunyi lagu Hindustan. Buat menetang apa lagu tu? Bukan tujuan syaraknya lagu tu. Bukan tuntutan syaraknya. Tuntutan syarak melepaskan fardu ain. Kefahaman fardu ain tu penting. Tu. Kita ni kalau boleh kita nak round satu Malaysia ni nak ajak orang mengaji tauhid. Nak round satu Malaysia ni nak ajak orang mengaji tauhid. Bagi faham kenal Tuhan. Nabi kita kenal, Tuhan takkan tak kenal. Nabi kenal, Tuhan kena Nabi kenal lah. Nabi kenal, Tuhan tak kenal. Tuhan tu siapa dia? Nabi tu siapa dia? Kena bagi adil lah. Fadilat kelebihan kita tak nafi, tapi bagi adil. Program cinta mahabbah gitu gini pakai amal. Mengaji tauhid tak ada apa ikut. Tak ada apa orang. Dalam kitab tu ulama dah pesan nasihat mengaji tauhid. Maka haramlah. Dan tiada harus bagi perempuan itu keluar kerana belajar ilmu yang terlebih daripada ilmu fardu ain. Fardu kifayah ada lebih-lebih. Melainkan dengan izin suaminya. Intaha. Habis dah bab tu. Sambung bab lain dah. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit. Pula dah dihentam pula dah. Ramai suami yang jadi suami terkandah dalam masalah urusan memberikan nafkah yang betul-betul halal. Ni tak tahulah, na'udzubillah lah.
Sebab itulah kena rajinlah buat amal ibadat. Masing-masing semuanya ada syubhat. Kerja dengan majikan ke, kerja dengan kerajaan ke, apa-apa kerja yang kita buat hari ni, no? Nak cari betul-betul yang halal, payahlah. Hak betul-betul halal ni, tanam sayur, jual sayur lah. Tanam padi, jual padi. No? Tumbuk beras, jual beras. Hak tu lah. Tangkap ikan, jual ikan. Hak tu halal. Ikan tak ada syubhat. Kecuali ikan dalam kolam orang, hak tu haram. Ikan dalam kolam orang pi tangkap, pi jual, haram. No? Hak tu tak boleh lah. Kalau ikan dalam laut, bukat pi lah tak mana pun. Tak haram lah, pi jual. Itu halal. No? Kerja petani, kerja nelayan, itu insyaAllah rezeki halal. Walaupun nampak lekeh, huduh, belemuih, hitam pun, tapi rezeki dia insyaAllah halal. No? Kalau kita duk campur dengan urusan-urusan yang melibatkan dengan hal-hal ni, besar-besar ni, dia ada syubhat dia di situ. No? Urusan perbankan syubhat, urusan insurans syubhat, urusan yang membabitkan urusan kerajaan syubhat. Maknanya orang yang makan gaji kena sedekah bagi banyak hit, kena berzikir bagi banyak ribu hit, istighfar sehari bagi 1000, selawat ke Nabi 1000, rajin bagi sedekah, rajin sembahyang sunat, rajin buat amal ibadat. Dia lagu tu. Dia punya nak cover dia mesti kena lagu tu. InsyaAllah selamat. Itulah pesan Tok Guru. Nah, contoh dia macam ni lah. Kita ni punyalah orang panggil apa? Kita ni punyalah nak jodoh yang baik. Tiba-tiba kita dapat jodoh kita tu tak berapa baik. Habis nak buat macam mana? Nak bercerai? Tak boleh. Kena minta hajat ke Allah Ta'ala. Doa minta Allah Ta'ala hajat kita supaya dijauhkan kita daripada fitnah dan bala. Minta hajat lah. Nak cover balik, cover. Minta cover. Kerana jodoh Allah Ta'ala pertemukan. Tuhan dah tetap dah. Macam tu juga bila kita dah terlibat dengan urusan-urusan yang mungkin ada syubhat, kita kena cover dengan amal ibadat. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan kita sembahyang sunat, perbanyak kita berbuat baik sesama manusia insyaAllah. Kita berhenti dekat tu, maka adalah kebinasaan daripada jalan yang memberi nafkah, yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit. Wallahualam. Sekadar tu dulu, no? Ada soalan enggak? Ada soalan? Apa-apa soalan? Tak ada? Ya, Kak. Ya. Ya. Apa dia pelajaran tauhid yang fardu kifayah? Contohnya seperti kita mempelajari dalil tafsili. Itu termasuk dalam fardu kifayah. Yang kedua, kita mempelajari hal-hal takluk yang berkaitan dengan ta'alluqat. Takluk ni ada dua. Satu takluk yang melibatkan zat dan sifat, itu takluk. Ini takluk dalam sifat ma'ani. Itu fardu kifayah. Tetapi ada baik dan bagusnya. Walaupun dia fardu kifayah, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan takluk bagi sifat ma'ani juga sebahagian daripada urusan yang menyelamatkan akidah. Dia wasilah. Walaupun dia fardu kifayah. Tapi jaga situ. Contoh macam kita mengaji takluk mungkin bagi sifat kudrah dan iradah. Mungkin bagi sifat kudrah dan iradah tu takluk dia. Mengaji bab takluk ni harus. Kalau tak mengaji bab takluk, hanya mengaji bab sifat kudrah sahaja, kita tak mengaji bab takluk, kita tak akan meliputi kepahaman tentang kudrah. Sebab apa? Nanti kita faham juga bahawa Allah Ta'ala boleh taksir Allah Ta'ala itu menjangkaui perkara yang wajib dan menjangkaui perkara yang mustahil.
Maka sebab itulah ada sebahagian ulama juga yang menitik beratkan persoalan takluk. Takluk tu. Nanti piduk kata Tuhan boleh buat anak pula. Tuhan boleh buat anak pula. Anak mustahil. Lama dah Tuhan duk ada, boleh tak Tuhan buat bagi dia tak ada? Lama dah Tuhan duk ilmu, boleh tak Tuhan buat dia jahil? Boleh tak Tuhan buat bagi dia jahil? Mustahil. Kerana jahil tu wajib. Jahil, penamaan ilmu Allah Ta'ala tu wajib. Jahil itu mustahil. Mustahil. Maka sebab itu wajib kena mengaji sifat kudrah. Dan juga wajib ada orang menyampaikan hal-hal takluk. Nampak? Kita memanglah tak wajib faham bab takluk. Tapi wajib kita kena mengaji. Jaga tu. Mengetahui bab takluk tu fardu kifayah. Sebab apa? Bila ada orang yang faham bab takluk, orang yang faham tu dia kena mengajar. Hak kita wajib kena belajar. Faham tak? Lain tu. Wajib orang itu mengajar. Kita wajib belajar. Berarti mengetahui akan hal-hal takluk juga wajib. Kecuali dalil tafsili saja. Dalil tafsili itu fardu kifayah. Kalau bab takluk, ulama hukum wajib juga. Kerana mengetahui hal-hal takluk fardu kifayah. Kerana kalau tak ada orang menyampaikan, habis ke semua berdosa. Habis bila ada orang menyampaikan, lepas dah daripada kita ni mengaji bab takluk. Bukan. Lepas dah kita daripada tuntutan mengetahui bab takluk. Tapi kita kena mengaji bab takluk. Tu bagi bahaya Allah. Kalau tak faham bab takluk, nanti video etikad Tuhan boleh buat benda-benda lain pula. Contoh dia kudrah lah. Al-qudratu wal-iradatu muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Qudrah iradah takluk pada benda mungkin. Dia tak takluk pada wajib dan dia tak takluk pada mustahil. Sebab itu asas ilmu fardu ain dia mesti kena mempelajari dan mengetahui istilah-istilah dia. Tauhid terutama sekali. Kena mahir dan faham istilah. Kalau tak boleh mahir dan tak boleh faham istilah, maknanya kita tak ada habuah dalam ilmu tauhid. Ingat noh, saya nak pesan satu ya. Ilmu tauhid ni pilihan Allah. Allah pilih kita tuan-tuan. Allah pilih kita ibu-ibu mai duduk dalam program tauhid. Tak kisah siapa baca pun. Janji orang tu yang dia nak mengajar kita, dia mengaji, dia ada sanad dan dia mendapat tauliah daripada guru dia. Orang yang kita nak mengaji, dia dah dapat keizinan daripada guru dia kata hampir mengajar. Tak apa. Kita duduk dalam majlis ilmu tauhid ni, Allah pilih kita. Pasal apa? Ingat tuan-tuan. Ada suami mengaji tauhid, isteri tak mau mengaji. Ada ibu bapa mengaji tauhid, anak tak mau mengaji. Ada anak rajin mengaji tauhid, mak pak tak mau mengaji. Ada anak mengajar tauhid, mak pak tak mau mengaji. Maknanya kita hak mengaji ni pilihan Allah. Tok guru habaq dah macam tu. Allah yarham tok guru dulu habaq dah dekat kami duk mengaji, hampa mengajarlah tauhid. Hampa mengajilah tauhid sampai nanti, hampa pergi mengajar. Jangan berkira ilmu Allah Ta'ala. Mengajar. Duit banyak ke, duit sikit ke, hak tu bukan urusan hampa. Hak tu urusan Allah. Urusan hampa, jaga akidah umat Islam. Tu. Nah, pakat-pakatlah sebarkan ilmu tauhid. Bila kita mengaji, kita faham, kita balik, kita cerita dekat adik-beradik kita pula. Kita balik cerita dekat mak kita, cerita dekat jiran tetangga kita. Ni kita pergi mengaji, kita pun tak faham. Zat apa, sifat apa tak faham, tak jadi. No? Walaupun faham bukan hak kita. Faham bukan kerja kita. Faham kerja Allah. No? Tapi guru lah kena pandai driver tu. Driver kena pandai bawa bagi faham. Memang bukan faham tu kerja guru. Tapi guru tu kena cari jalan. Macam mana nak bagi anak murid dia faham. InsyaAllah. Sekadar tu dulu. Mudah-mudahannya ada manfaat untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منه.